Assalamualaikum, nama saya Nurul Amanina binti Muhammad Masrudin. Saya daripada kelas CEEC 1103F1 CTU 211. Nama saya Hazika binti Ibrahim. Saya Syazatul Dania binti Harun. Dan saya Nuri Syakira binti Jawahir. Dalam video ini, Kami akan membentangkan tentang platelet rich plasma. dalam dunia perubatan moden, PRP telah muncul sebagai kaedah inovatif dalam bidang perubatan bergantung kepada kesihatan pesakit melibatkan penggunaan plasma darah yang diperkaya dengan platelet untuk merangsang pemulihan tisu dan merawat pelbagai masalah kesihatan. PRP atau platelet rich plasma dikenali sebagai kaedah untuk meningkatkan kepekatan faktor pertumbuhan secara tempatan. Baru-baru ini terdapat trend yang semakin meningkat dalam menggunakan PRP untuk kecederaan dengan jangkaan bahawa tahap peningkatan faktor pertumbuhan autologous dan protein berembesan daripada platelet pekat boleh meningkatkan proses biologi yang dikaitkan dengan pembaikan dan penjanaan semula tisu. Pencanggahan dalam jumlah darah keseluruhan yang diekstrak, kecekapan pemulihan platelet terampai, kehadiran atau ketiadaan sel darah merah atau putih, kemasukan trombin atau kalsium klorida untuk induksi pembentukan fibrin dan penggunaan sebahagian pengubah pH secara kolektif boleh mempengaruhi sifat dan potensi dalam penggunaan PRP ini. Seperti mana yang kita tahu, banyak cara berubat dalam dunia ni. Tetapi ada satu teknik dipanggil platelet rich plasma, iaitu PRP. Bukan itu sahaja, platelet rich plasma mampu menaikkan seri wajah walaupun definisi kecantikan adalah subjektif dan setiap individu memiliki pandangan yang berbeza tentang hal ini. Namun, ada sesetengah individu sanggup menghabiskan ribuan ringgit hanya untuk tujuan kecantikan sahaja. Untuk mengulas lebih lanjut tentang isu PRP, terdapat dua kegunaan PRP yang saya akan bahas, iaitu peremajaan kulit dan meningkatkan penghasilan kolagen. Yang pertama, PRP mampu mengekalkan peremajaan kulit. Platelet rich plasma PRP mengandungi sejumlah komponen penting seperti growth factor, ejen kemotaktik dan ejen vasoaktif yang memberi peranan penting dalam proses penyembuhan dan regenerasi sel kulit baru. Dengan menjana lebih platelet tambahan dan meningkatkan faktor pertumbuhan, PRP dapat berkontribusi lebih baik dalam penyembuhan luka dan meningkatkan hasil kosmetik serta mempercepatkan pemulihan setelah prosedur PRP dijalankan. Yang kedua, PRP boleh meningkatkan penghasilan kolagen. Peningkatan kolagen mampu menjadikan pertumbuhan rambut, penyembuhan luka serta pemulihan stretch mark selepas wanita bersalin lebih cepat sembuh. Ada sekelompok peneliti yang menekankan pada hasil peningkatan rasio kolagen setelah penerapan PRP. Peneliti percaya bahawa ini membawa implikasi besar pada perawatan kulit. Di sini menekankan bahawa penggunaan PRP ini dapat mempercepatkan proses penyembuhan, menurunkan risiko infeksi, mengurangkan kesakitan dan pendarahan selepas bedah. Dalam sesi ini, kita fokus pula pada etika dan batasan platelet rich plasma. Etika menentukan baik atau buruknya tindakan, bukan hanya aturan formal tetapi juga nilai-nilai yang bermakna dalam tingkah laku dan sikap manusia. Penggunaan PRP berdasarkan pada konsep maslahah Islam untuk memelihara nilai-nilai agama dan keselamatan pesakit. Penggunaan PRP dibenarkan dalam keadaan duriah jika tidak ada alternatif suci dan dijamin kesembuhan oleh pakar yang bereputasi. Tetapi, hajiah dianggap sebagai kecantikan yang diinginkan. Penting juga kita memastikan kesesuaian prinsip maslahah dengan sumber bahan yang halal. Batasan penggunaan PRP melibatkan peremajaan kulit dan mengatasi masalah seperti jerawat, jeragat dan lain-lain. Namun, ada yang berpendapat darah manusia merupakan satu najis. Implikasi hukumnya berdasarkan pada tujuan penggunaan dan batasan pembedahan dari Majlis Perhimpunan Fiqh Islami Negara. Kesimpulannya, etika dan batasan penggunaan PRP menyoriti pandangan Islam terkait dengan kebersihan darah, tujuan penggunaan dan kriteria pembedahan kosmetik yang diperbolehkan. Semoga ringkasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang etika dan batasan penggunaan PRP. PRP memberikan banyak manfaat kepada kita. Antaranya ialah PRP boleh mempercepat penyembuhan luka. Hal ini dapat dilihat apabila suntikan tisu dalam pelbagai keadaan termasuk keradangan tendon, kecederaan ligamen dan regangan otot. Seterusnya, PRP dapat mengurangkan kesihatan dan radang dalam tisu yang cedera. Dan yang terakhir, rawatan PRP berkesan meningkatkan pertumbuhan rambut pada individu yang mengalami kebotakan pada rambut.
Walau bagaimanapun, rawatan PRP juga memberikan kesan negatif kepada pesakit. Antaranya ialah pesakit akan mengalami kesakitan selepas menjalani rawatan. Kesan negatif lain ialah pesakit akan alami lecet dan pembekakan di tempat suntikan yang disebabkan oleh trauma, tusukan jarum dan suntikan cecair ke dalam tisu. Menurut pakar, lecet dan pembekakan adalah kesan sampingan yang normal dan pada umumnya tidak memerlukan sebarang rawatan. Yang terakhir, PRP boleh menyebabkan jangkitan. Hal ini disebabkan teknik steril yang teruk semasa prosedur. Walau bagaimanapun, risiko jangkitan adalah sangat rendah, tetapi penting untuk memilih ahli pakar untuk melakukan injeksi PRP. Platelet rich plasma, PRP, telah diperkenalkan pada masa kini iaitu suatu alternatif dalam rawatan moden yang menjadikan darah sendiri sebagai bahan utama dalam rawatan tersebut. Rawatan PRP boleh digunakan dalam merawat kesederaan maupun kecantikan dengan menggunakan mesin centrifuge. Elemen-elemen di dalam darah diasingkan untuk menghasilkan lapisan plasma yang digunakan dalam kaedah rawatan PRP. Namun, adakah rawatan ini diperbolehkan dalam Islam? Berdasarkan prinsip maqasid syariah, terdapat hukum penggunaan PRP ke atas kulit manusia menurut syariat Islam. Terdapat 3 kategori iaitu maqasid daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Penggunaan darah najis untuk tujuan perubatan atau kecantikan wajah sewajarnya perlu dititik beratkan hukum asalnya sama ada halal atau haram mengikut syarak. Terdapat 3 kategori dalam maqasid syariah iaitu: pertama, rawatan untuk keperluan hidup daruriyat. Konsep daruriyat menyatakan sesuatu situasi dalam keadaan darurat. Sekiranya ia diabaikan, maka akan berlakulah kecelaruan hidup seorang mukmin. Kehilangan nikmat di dunia dan mendapat penyesalan di akhirat. Dalam penggunaan PRP, meskipun darah dianggap najis, namun dalam situasi darurat yang melibatkan perubatan dan penyembuhan, implikasi hukum berubah kepada harus. Yang kedua, rawatan untuk keperluan kelengkapan hajiyat. Konsep hajiyat adalah menghilangkan kesempitan yang mana ia akan menimbulkan kesukaran kepada seseorang mukmin. Hal ini tidaklah membawa kepada kecelaruan hidup manusia sekiranya maqasid ini tidak dipelihara dengan baik. Perkara ini boleh membawa kesulitan hidup kepada manusia tetapi tiada isu masalah daruriyat dikaitkan. Sebagai contoh, seseorang individu memperbaiki kecacatan akibat kemalangan atau kebakaran yang boleh menyebabkan kekacauan jiwa dan emosi individu tersebut. Maka diharuskan bagi tujuan perubatan sekiranya tujuan pesakit adalah untuk menghilangkan aib serta mengembalikan bentuk muka kepada fitrah asal dan tidak mengubah ciptaan yang Maha Esa. Oleh itu, hukum rawatan PRP untuk tujuan dermatologi adalah diharuskan. Secara kesimpulannya, rawatan platelet rich plasma atau dikenali sebagai PRP ini mempunyai berbeza pendapat dari segi hukum hakamnya. Hukum PRP bagi kecantikan adalah diharuskan sekiranya pesakit berhajat untuk merawat wajah atau tubuh badan mereka demi menghilangkan aib dan kembalikan bentuk muka atau badan mereka kepada fitrah. Hal ini bagi menghilangkan kesempitan dan kesukaran yang dihadapi oleh individu. Manakala, hukum rawatan PRP bagi tujuan untuk menambahkan kecantikan pula ialah haram. Hal ini disebabkan kerana kategori ini termasuk dalam kategori tahsiniyat. Maka rawatan ini diharamkan bagi mereka yang menggunakannya demi merawat beberapa kecacatan kecil yang menjejaskan pandangan kecantikan dan kesempurnaan individu tersebut supaya terlihat lebih cantik. Dalam kata akhir, fitrah manusia mencuri dari tarikan. Dan selaras dengan ini, Islam menggalakkan individu untuk meningkatkan penampilan mereka dengan syarat ia mematuhi peraturan syariah. Penekanan harus diberikan untuk memastikan keturunan bahan yang digunakan dalam rawatan kerana ini boleh mempengaruhi amalan ibadah seseorang Muslim. Islam menganjurkan bukan sahaja untuk kesucian tetapi juga untuk pengambilan bahan yang halal untuk memelihara roh Islam di dalam tubuh manusia. Terima kasih kerana sudah menonton video ini sehingga akhir. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Dermawan Bahan.